Assalamualaikum, selamat sejahtera semua dari Teknik Azwan Zainal sini. Okey, baik. Saya nak explain untuk bab tekak terlekat. Yang mana ramai orang yang dah mengalami masalah penghadaman, ada masalah tekak terlekat ni. Okey, baik. Tekak terlekat. Saya tekak ni asyik ada rasa benda terlekat. Nak telan air liur pun nak rasa slow je tu, nak rasa kesat je. Okey. Memang tak selesa betul. Kalau dia hilang kejap, kejap lagi dia ada lah. Kalau ada tu saya ni asyik mikir je. Aku ni ada kanser tekak ke atau sebagainya. Mulalah trigger anxiety. Tekak terlekat ni sebenarnya sebab apa? Okey, baik. Untuk masalah ni kita straight to the point lah. Ini orang panggil global sensation lah. Global sensation. Sensasi globus. Okey, baik. Untuk conventional medicine punya style untuk masalah ni adalah dia akan tengok dulu ada tak organic disease, kanser dekat kita punya pharynx ke, kita ada thyroid enlargement ke. Dia tengok untuk benda tu lah. Okey, kalau tak ada, dia akan start dengan PPI lah. PPI ni proton pump inhibitor yang dia dapat omeprazole, pantoprazole, apa semua prazole tu. Itu orang PPI, proton pump inhibitor, yang mana kerja dia adalah untuk stop pengeluaran asid perut lah. Okey, baik. Okey, PI ni kalau tak jalan juga, dia mula dengan ubat prokinetik sekali, yang mana nama domperidone, benzamide, etopride. Lepas tu kalau try tak jalan juga, mula dia akan try untuk start lah dengan ubat SSRI untuk buat antidepressant. Sebab kaitan dia kata, masalah anxiety ni, itu yang trigger jadi tekak terlekat ni. Selalunya lah, kalau tak jalan juga, mereka pun blur lah. Untuk treatment yang sedia ada ni, bagi saya dia kata macam boleh jadi, tapi kebanyakan masa tak menjadilah. Dan saya kata sebenarnya bagi saya, pendapat saya kata buang masa. Dan yang banyak untuk side effect ni, why not kita try yang mana cara yang sepatutnya. Okey, baik. Untuk cara yang sepatutnya adalah kita kena tahu dulu punca berlakunya masalah globus ni. Kalau untuk conventional punya medicine, dia punya etiologi adalah tak diketahui. Sebab tu dia punya treatment tu macam pakai senapan patah. Dia mula tembak untuk PPI tak kena, tambah PPI campur dengan prokinetik. Kalau tak kena juga, dia start dengan ubat antidepressant. Benda ni sepatutnya tak perlu pun nak buat jenuh-jenuh macam ni. Cara yang paling simple, apa benda yang mengganggu kita punya tekak kita tu berfungsi normal. Okey, baik. Tekak kita yang dipanggil sebagai benda esophagus ni, dia bersifat, dia mengemut, geruk mengemut. Dia ada peristalsis wave, sama macam dekat kita punya usus, dia kemut zeruk. Sebab tu kalau kita makan, even kita makan terbalik macam kelawang pun, kita telan, boleh telan naik sampai ke atas sebab dia mengemut naik ke atas. Tapi susah lah, tak efisien lah. Orang kata macam kerja bodoh lah kan. Nak makan terbalik macam kelawar dah, kenapa? Tapi boleh buat, tapi tak beradab lah. Kata kita punya tekak macam ni, okey, dia kemut ke bawah, zup, dia macam ada ombak. Ada ombak. Makanan tu telan, zeruk masuk. Kita terbalik pun, zeruk dia naik ke atas. So, peristalsis wave ni dia terganggu. Kenapa dia terganggu? Peristalsis wave ni, kenapa ianya terganggu? Okey, untuk nak tahu kenapa dia terganggu tu, kita kena tahu apa yang kontrol kita punya wave, peristalsis wave ni yang dekat kita punya tekak. Apa yang kontrolnya adalah dipanggil vagus nerve, saraf vagus. Saraf vagus ni bertanggungjawab untuk kontrol banyak kita punya tugasan automatik lah. Menelan, kita punya dekupan jantung, kita punya kembang kecil paru-paru, kita punya apa-apa hasilan asid perut, kita punya production mucus dekat kita punya perut. Dia nak tembak jus sempena punya, nak kemut najis, nak kemut kita punya makan dekat kita punya usus. Semua tu vagus nerve kita buat. Okey, vagus nerve kita dikontrol oleh dua mode. Okey, dia panggil autonomic nervous system. Dia terbagi kepada satu dipanggil untuk parasimpatetik, satu lagi parasimpatetik. Okey, baik, ada dua benda ni. Yang ni mode ni orang panggil, untuk sympathetic orang panggil fight or flight. Untuk parasimpatetik dipanggil rest and digest. Yang ni kena ingat lah. Benda ni kena ingat lah. Dia boleh flip switch ni, dia boleh flip dua saja. Dia sama ada masuk rest and digest ataupun dia masuk untuk fight or flight. Dia tak boleh duduk. Dia boleh duduk lemah, boleh duduk tengah-tengah boleh. So kita choose yang mana dia berat kepada mana. Kita nak dia berat kepada rest and digest. Okey, baik. So kita tahu dekat sini vagus nerve
Dia ada dua mode, satu simpathetic, satu parasympathetic, rest and digest, satu simpathetic, fight or flight. Kalau dia masuk saja mode fight or flight, dia akan kacau kita punya vagal tone. Okay. Vagal tone dia lebih kurang macam ni, nak faham, bagi faham mudah, dia close circuit lah. Okey. Dia ni kata ni daripada vagus nerve. Ini dia hantar kepada kita punya usus untuk kemud. Usus untuk kemud. So usus untuk kemud dia kata okey, semua tip top, tak ada masalah. So dia hantar semua signal okey balik vagal tone tu. Dia kata semua okey, okey, hantar kepada kita punya vagus nerve. Dia kata kita okey, tak ada masalah. So kalau kita ada masalah bloating sahaja dekat sini, automatik dia akan hantar vagal tone yang tak open okey, hantar kepada vagus nerve akan hantar balik isyarat bukan-bukan dekat kita punya organ lah. So buat kerja macam-macam lah. Secara jelas lagi kita ambil kita punya case. Okey, tekak tak terlekat pun, tapi lepas je dengan cerita terkejut, saya tiba-tiba ketat dada. Okey, dia ni kira macam tengah relax-relax minum kopi petang-petang kan. Okey, dia tengah relax, dia tengah main pokok ke apa semua. Lepas tu tiba-tiba anak dia datang lah, kata, "Ayah, kucing yang ayah sayang tu mati, kena gelek dengan kereta jiran." Kita dengar tu tak terpasainya, terus bloated, terus kembung. Tiba-tiba keletak dada, bloated, ketat dada, kembung. Lepas tu tiba-tiba saja tekak rasa terlekat. Ni selalu jadi lah. Dia bukan saja jadi dengar cerita benda pelik-pelik, kena kita bawa kereta, lepas tu tiba-tiba ada roadblock. Kita dah waktu tu time tu tak pakai seat belt pula. Tak pakai seat belt, kita nampak dah polis tu cam kereta kita dah. Lepas tu kita tak bawa pula IC. Time tu pula tiba-tiba saja bloated, kembung, sesak nafas, panic attack, tekak terlekat. Okey, baik, itu satu cerita. Saya bangun je tidur, tekak rasa terlekat. Bangun tidur je, tekak rasa terlekat. Sedangkan sebelum tidur tekak tak ada rasa terlekat pun. Yang ni setiap kali dia bangun pagi, tekak terlekat. Tak terpaksa ada rasa macam benda tak boleh nak hilang. Tekak duk terlekat. Setiap pagi kali bangun. Dia pun pelik. Padahal sebelum tidur tu semua okey. Tapi bangun tu tekak terlekat. Okey, so kita dissect cerita tadi. Senang saja, cerita dia tadi mudah. Berita tergempar. Sebahagian pada stres emosi Stres emosi yang mana dia akan trigger untuk kita punya penghasilan histamin. Kalau tak cukup kita punya enzim DAO, diamine oxidase, yang mana kerja dia untuk balance kita punya histamin, dia akan jadi satu condition yang panggil histamine intolerance. Histamine intolerance ni akan trigger kita punya probiotik jenis lactobacillus dekat kita punya usus kecil untuk menapai, yang mana dia akan produce gas, dan gas ni akan trigger untuk kita punya badan masuk pada mood sympathetic dominant, yang mana yang ni akan kacau kita punya vagal tone, yang mana benda ni akan create condition tekak-tekak tadi lah. Dia bukan saja tekak-tekak benda ni, dia akan kacau kita punya kemud najis, kita punya production acid perut, kita punya mucus perut, pelbagai benda lah. So kalau kita tahu tekak kita terlekat, kita punya semua ni compromise, kita punya digestion punya kesihatan tu semua compromise. So kita tak mahu bagi benda ni berlaku lah Okey, ini untuk masalah kita dapat berita tergempar. Okey, satu lagi, bila kita tidur, maksud dia orang tu tidur dalam keadaan perut bloated, tidur dalam keadaan perut kembung, tidur dalam perut kembung. Apa yang berlaku adalah bila gas tu dikemut dan tidur, orang panggil proses MMC ni, walaupun lemah, sebab tu boleh tidur. Kalau kuat dia pedih perut. Okey, MMC kemut, apa yang akan berlaku, dia akan jadi masalah trap gas. Trap gas akan trigger untuk sympathetic dominant, dia akan trigger untuk kita punya production untuk histamin berlebihan juga. Sebab tu yang bangun tidur tu tak tahu pasal hidung tu nak beringus, dada tu nak ketat. Dan tekak pun terlekat sekali. Kalau jadi macam ni saja, wajib dan pasti orang tu akan sembelit. Kalau boleh buang najis pun, buang najis kerah. Sila bulan buang hasil lah. So kita recap balik Untuk tekak terlekat, mudah saja sebenarnya Dia tak perlukan PPI pun. Dia tak perlukan untuk prokinetik, ubat prokinetik pun. Dia tak perlukan untuk SSRI ataupun ubat antidepressant pun. Kalau
kalau go through route ni, ni route konvensional, kita tak perlu nak buat lah. Tak perlu nak buat. Benda mudah saja kita perlu selesaikan. Macam saya kata tu, kita kena tahu kita punya tekak ni macam mana, apa yang kontrol dia untuk dia nak mengemut ke bawah tu. Okey, baik. Kemudian problem dia akan jadi orang trigger untuk global sensation lah, yang rasa-rasa tekak tu. Global sensation ni disebabkan oleh kita punya vagal tone yang terganggu akibat badan kita masuk dalam mode sympathetic dominant. Kita selesaikan masalah ni, selesaikan masalah yang kacau kita punya peristalsis wave dekat kita punya tekak ni supaya dia kembali normal balik. Macam mana nak selesaikan? Benda ni ada 3 sahaja naknya. Stress, trigger stress emosi, stress physical, stress chemical, stress makanan lah orang panggil. Okey, baik. So kalau untuk stress emosi ni, kita tahu kalau orang tu dalam keadaan chronic stress, yang mana dia tak sempat nak recover lagi, adrenal gland dia mesti penat, dia senang trigger untuk jadi tekak-tekak ni bila dia dalam tiba-tiba terkejut lah. So benda ni memang ambil takes time. Lepas tu dah kena belajar untuk cara nak berfikir. Kena belajar cara untuk berfikir. Jauhi pada benda-benda yang sia-sia lah. Yang ni orang panggil satu ada intrinsic factor. Yang ni benda ni nanti saya akan ulas dalam topik lain lah. MBA Academy saya selalu cakap untuk bab ni. Stress physical, yang ni stress physical ni, dia tak ada benda lain lah, selalunya untuk masalah tulang belakang lah. Yang ni kita boleh solve. Stress chemical makanan kita boleh solve. Kita solve melalui MBB, iaitu kita nak balancekan balik kita punya bakteri usus. Yang ni paling utama sekali lah, sebab dia kontrol kita semua, segala kita punya mak nenek punya hormon. Dan kita punya memastikan kita punya autonomic nervous system kita sentiasa dalam keadaan parasimpatetik. Yang ni paling penting sekali. Sebab itulah kena ambil R5 Plus ni dan praktis lah MBB tu bagi betul. Jangan lupa hantarkan makanan kepada dietec. Real B Racing jangan lupa, Microbal jangan lupa. Semua benda-benda tu sangat-sangat membantu ya. Dengan kita selesaikan masalah balancekan bakteri usus, kita tak ada masalah SIBO ataupun kurangkan masalah SIBO, yang masalah buat gas tu, automatik kita akan sentiasa berada dalam keadaan parasimpatetik lah. Yang ni secara tak langsung akan mengelakkan berlakunya pada masalah tekak-telekat tu. Sebab tu orang yang mana praktis MBB betul, tekak-telekat ni hilang terus. Hilang terus. Kalau dia tak jaga makan balik, dia start makan benda merapu balik, hidup dia tak ikut jadual, tak disiplin, tidur lewat, tengok berita mengarut, dipenuhi dengan benda toksik-toksik, memang tekak-telekat tu ada balik lah. Sebab kita kena ingat, untuk badan kita, kalau kita jadi benda bukan-bukan kepada kita punya kesihatan, dia sebenarnya adalah adaptasi kepada kehidupan kita yang penuh dengan benda mengarut. So badan tu akan jadi mengarut lah. Sesimpel macam tu saja. So baik, saya berharap saya punya presentation ni harap semua orang faham. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.